Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan mempersembahkan kursus asas tata bahasa Bahasa Melayu BMMB 1084 tugasan 2 projek digital, iaitu sistem ejaan dan kegramatisan aspek tata bahasa. Bersama saya pada hari ini ialah Saudari Nur Akila binti Idris, Saudari Nurul Atirah Hazimah binti Muhammad Anwar dan saya sendiri Nifail Iman bin Nur Hishamuddin. Seterusnya saya mempersilakan Saudari Atira untuk memulakan perbincangan kita pada hari ini. Saya akan membicarakan sistem ejaan, iaitu penggunaan tanda baca. Definisi, sistem ejaan merujuk kepada peraturan dan panduan dalam penulisan bahasa, termasuk cara penggunaan huruf, tanda baca dan penulisan kata. Ia bertujuan memastikan konsistensi dan kefahaman dalam komunikasi bertulis. Tanda baca pula digunakan untuk memberi struktur, makna dan nada pada ayat, seperti titik untuk mengakhiri ayat, koma untuk memisahkan elemen dalam ayat, dan tanda soal untuk menunjukkan soalan. Seterusnya, Seterusnya, kepentingan. Sistem ejaan dan penggunaan tanda baca memainkan peranan penting dalam memastikan penulisan dapat difahami dengan tepat dan jelas. Berikut adalah beberapa kepentingan utama, antaranya membantu penyampaian maksud dengan jelas, yang kedua mengelakkan salah faham, yang ketiga mencerminkan profesionalisme penulis, yang keempat menyokong pembaca yang lancar, dan yang terakhir, membantu dalam aspek pengajaran dan pembelajaran bahasa. Seterusnya, saya akan serahkan kepada saudara Nifain. Dalam sistem ejaan bahasa Melayu, penggunaan tanda baca memainkan peranan penting untuk memastikan kejelasan dan ketepatan maksud dalam penulisan. Berikut ialah beberapa tanda baca utama serta cara penggunaannya yang betul. Yang pertama, tanda noktah. Tanda noktah digunakan untuk mengakhiri ayat penyata atau ayat lengkap. Contohnya, dia sedang membaca buku. Seterusnya, yang kedua, tanda koma digunakan untuk memisahkan elemen-elemen dalam senarai. Digunakan sebelum kata hubung dalam ayat majmuk atau kompleks. Diletakkan selepas kata seru seperti oh atau wah yang digunakan di permulaan ayat. Contohnya, dia membeli apel, oren dan pisang. Yang ketiga, tanda koma bertitik. Tanda ini digunakan untuk memisahkan dua klausa dalam ayat yang kompleks tetapi masih berkaitan. Tanda ini lebih kuat daripada koma tetapi lebih lemah daripada noktah. Contohnya, dia ingin belajar dengan tekun, tanda koma bertitik, namun kesihatannya tidak mengizinkan. Seterusnya, saya serahkan kepada Saudari Atirah. Yang keempat ialah tanda sempang. Digunakan ketika menggabungkan dua kata yang berfungsi sebagai kata majmuk, seperti jalan raya, kereta api. Menandakan julat seperti masa atau nombor. Contoh, pertandingan itu berlangsung dari pukul 10 pagi, sempang 5 petang. Yang kelima ialah tanda pisah. Tanda pisah lebih panjang daripada sempang. Digunakan untuk menandakan selingan atau tambahan dalam ayat atau untuk menunjukkan perubahan atau jeda dramatik. Contoh, dia akhirnya tiba, tanda pisah, selepas 3 jam menunggu. Yang keenam ialah tanda seru. Tanda seru digunakan di akhir ayat seruan atau perintah untuk menunjukkan emosi yang kuat. Contoh, jangan sentuh benda itu. Yang ketujuh ialah tanda soal. Tanda soal digunakan untuk mengakhiri ayat tanya atau ayat yang berbentuk persoalan. Contohnya, adakah anda sudah makan? Yang ke-8 adalah tanda petik. Tanda petik digunakan untuk menyatakan kata-kata yang dipetik secara langsung daripada seseorang atau untuk istilah khas. Contohnya, tanda petik dia berkata, tanda petik saya akan datang esok, tanda petik. Yang kesembilan, tanda kurungan. Tanda kurungan digunakan untuk memberikan maklumat tambahan atau menjelaskan maksud sesuatu istilah. Contohnya, kami pergi ke Pulau Langkawi, tanda kurungan, sebuah pulau di Malaysia, tanda kurungan untuk bercuti. Uh, yang terakhir adalah tanda titik bertindih. Tanda ini biasanya digunakan untuk memperkenalkan
sesuatu senarai, petikan atau penjelasan. Contohnya, untuk membuat kek ini, anda memerlukan tanda titik bertindih, tepung, telur dan gula. Seterusnya, saya akan serahkan kepada saudara Nifail. Terima kasih saudari Nur Akilah. Baiklah, seterusnya beralih pula kepada contoh kesalahan tanda baca yang sering berlaku. Yang pertama, tanda noktah. Kesalahan, dia suka membaca buku. Pembetulan, dia suka membaca buku. Penjelasan, ayat penyata ini sepatutnya diakhiri dengan noktah. Yang kedua, koma. Kesalahan, dia membeli apel, oren dan pisang. Pembetulan, dia membeli apel, oren dan pisang. Penjelasan, koma perlu diletakkan di antara elemen dalam senarai. Dan yang ketiga, koma bertitik. Kesalahan, dia suka melukis. Dia juga berbakat dalam muzik. Pembetulan, dia suka melukis, koma bertitik, dia juga berbakat dalam muzik. Penjelasan, koma bertitik perlu digunakan untuk memisahkan dua klausa yang berkaitan tetapi boleh berdiri sendiri. Seterusnya, saudari Atira. Yang keempat ialah sempang. Kesalahan, pameran berlangsung dari 2 petang hingga 5 petang. Pembetulan, pameran berlangsung dari 2 petang hingga 5 petang. Penjelasan, sempang harus digunakan untuk menunjukkan julat masa. Yang kelima, pisah. Kesalahan, kami akan pergi ke pantai selepas cuaca baik. Pembetulan, kami akan pergi ke pantai selepas cuaca baik. Penjelasan, tanda pisah lebih panjang daripada sempang. Sepatutnya digunakan untuk jeda dramatik atau selingan. Yang keenam ialah seru. Kesalahan, hati-hati. Pembetulan, hati-hati. Penjelasan, tanda seru perlu digunakan untuk menunjukkan amaran atau perintah. Yang ketujuh ialah tanda soal. Kesalahan, mengapa awak datang lewat? Pembetulan, mengapa awak datang lewat? Penjelasan, tanda soal perlu diletakkan di akhir ayat tanya. Yang ke-8, petik. Kesalahan, dia berkata, saya akan datang esok. Pembetulan, dia berkata, saya akan datang esok. Penjelasan, tanda petik perlu digunakan untuk menunjukkan kata-kata yang dipetik secara langsung. Yang ke-9, kurungan. Kesalahan, kami melawat Pulau Redang, sebuah pulau di Terengganu untuk bercuti. Pembetulan, kami melawat Pulau Redang, kurungan sebuah pulau di Terengganu untuk bercuti. Penjelasan, maklumat tambahan lebih sesuai disisipkan dalam tanda kurungan. Yang terakhir, titik bertindih. Kesalahan, antara hobi saya ialah membaca, koma, melukis, menulis. Pembetulan, antara hobi saya ialah titik bertindih, membaca, koma, melukis, koma, menulis. Penjelasan, titik bertindih sepatutnya digunakan sebelum senarai. Kegramatisan aspek tata bahasa. Kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan merujuk kepada cara menulis perkataan yang tidak mengikut peraturan ejaan rasmi. Contohnya, perkataan yang tidak dieja dengan betul atau menggunakan huruf yang salah. Kesalahan ejaan boleh menyebabkan pembaca keliru atau tidak memahami maksud sebenar penulis. Contohnya, kesalahan ejaan ialah seperti menulis karang sebagai kerang. Seterusnya, seperti menulis keperluan sebagai keperluan. Yang terakhir, menulis baca sebagai beca. Seterusnya, saya akan serahkan kepada saudara Nifail. Ya, terima kasih saudari Nur Akilah. Seterusnya, kesalahan kata. Kesalahan kata berlaku apabila pemilihan atau penggunaan kata tidak sesuai dengan konteks. Ini termasuk penggunaan kata yang salah dari segi makna atau kelas kata, atau kesalahan bentuk kata seperti kata kerja, kata nama, dan kata adjektif. Contohnya, contoh yang pertama, kesalahan. Pelajar perlu meneliti dan mencari maklumat tambahan. Pembetulan, pelajar perlu menganalisis dan mencari maklumat tambahan. Penjelasan, kata meneliti lebih sesuai untuk penyelidikan yang lebih detail.
sedangkan menganalisis lebih sesuai dalam konteks memahami data atau maklumat. Yang kedua, contoh kesalahan pihak sekolah melakukan keputusan untuk mengadakan mesyuarat. Pembetulan, pihak sekolah membuat keputusan untuk mengadakan mesyuarat. Penjelasan, kata melakukan tidak sesuai kerana kata kerja yang tepat adalah membuat keputusan. Seterusnya, saudari Atira. Seterusnya, kesalahan ayat berlaku apabila struktur ayat tidak teratur atau tidak lengkap sehingga maksud ayat tidak jelas. Ini boleh termasuk kesalahan dalam susunan subjek, predikat atau objek serta kesalahan penggunaan tanda baca. Contoh yang pertama, kesalahan. Ahmad dan Ali selalu ke perpustakaan dengan rajin belajar. Pembetulan, Ahmad dan Ali selalu ke perpustakaan dan rajin belajar. Penjelasan, frasa dengan rajin belajar tidak tepat dari segi tata bahasa. Struktur ayat yang jelas diperlukan. Kesalahan yang kedua ialah ayah sedang membaca surat khabar di ruang tamu sambil adik bermain. Pembetulan, ayah sedang membaca surat khabar di ruang tamu sementara adik bermain. Penjelasan, kata hubung sambil digunakan untuk tindakan yang dilakukan oleh satu subjek yang sama, manakala sementara digunakan untuk dua subjek yang berlainan. Seterusnya, kita akan sesi sesi kuis. Boleh tekan start now. Tekan start. Start. Sebentar. Baiklah, boleh mulakan kuis. Sekejap, sebentar. Sekejap ya.
Sekarang kita akan mulakan kuis. Sebentar. Baiklah, boleh mula. Start. Soalan yang pertama. Simbol manakah yang menunjukkan tanda koma? Simbol yang manakah menunjukkan tanda koma? Saya rasa yang Ya, ketiga. Ya, yang tu. Yang kedua, pilih ayat yang dua. menggunakan penggunaan tanda soal yang betul. Pendapat saudari, manakah penggunaan tanda soal yang betul? Pendapat saya, adakah awak sudah menyiapkan tugasan? Betul? Adakah anda sudah menyiapkan tugasan yang diberi oleh guru? Betul? Soalan yang seterusnya, pokok yang ditanam Aiman menjadi kayu kerana dia tidak menyiram air selama seminggu. Berdasarkan ayat di atas, pilih perkataan yang betul bagi menggantikan kesalahan ejaan kayu. Apakah pendapat saudari Akilah? Pada pendapat saya, jawapannya adalah layu. Benar. Yang keempat, adik sedang bermain bola di halaman rumah sambil buat finger tu buat saya. Tahunnya saudara Nifail kerana menjawab keempat-empat soalan dengan betul. Terima kasih saudari, pada saudari-saudari. Baiklah, kita boleh Sekian. mengakhiri kuis kita. Baiklah, dengan itu sahaja daripada kami. Dengan berakhirnya penjelasan dan kuis tadi, berakhirlah sudah perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari-saudari kerana telah Terima menemani kasih saya saudara untuk perbincangan Nifail. kita pada hari ini. Sekian, terima Ya. kasih.